Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu untuk menyambung kuliah tafsir daripada Juz'u Amma, dan pada hari ini itu tafsir daripada surah Asy-Syams, iaitu Wasy-Syamsi wa Duhaha. Setelah lama kita berhenti akibat daripada beberapa perkara yang berlaku, lalu kita nak sambung kembali ni tafsir daripada Juz'u Amma. Pada hari ini kita akan bincang surah Asy-Syams. Asy-Syams maknanya matahari, kerana surah ini banyak merujuk kepada matahari. Jadi kenapa Allah Ta'ala rujuk matahari itu nanti kita akan sebut sekejap lagi. Belum pada surah Syam ni ada suratul Balad. Surah Al-Balad, iaitu surah Al-Balad, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan dua jalan yang kita sebut wahadainahun najdain dalam suratul Balad. Wahadainahun najdain, Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia dua jalan. Sebelum daripada ni kita sebut dah. Dan perkara penting dalam suratul Balad, dua jalan itulah. Dalam surah Asy-Syams ni Allah Ta'ala menceritakan dengan lebih dalam lagi tentang dua jalan tersebut. Allah Ta'ala menceritakan lebih dalam lagi berkenaan dua jalan tersebut. Dan surah ini juga membincangkan berkenaan dengan perbezaan akidah antara manusia. Lepas daripada ni dia mari suratul Lail. Lepas Al-Syams ni suratul Lail, dia cerita perbezaan amal. Itu sebagai muqaddimah, pengetahuan kepada surah ni lah. Jadi surah ni kita cerita perbezaan akidah. Awal-awal dulu saya sebut kuliah bahawa apabila kita sebut berkenaan dengan Juz'u Amma ni, dia banyak menceritakan berkenaan dengan akhirat, dengan kiamat. Dan kiamat ini satu benda yang tidak diterima dan tidak dipercayai oleh Arab Jahiliyah, dengan beberapa ungkapan yang dia bagi. Di antaranya, aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, adakah kami ni nak jadi tanah kemudian nak jadi hidup kembali sebagaimana kami hidup. Jadi itu ukapan-ukapan yang mereka keluarkan hasil daripada kepercayaan mereka dalam bab akhirat. Surah ini diturunkan di Makkah pada peringkat kedua kenabian. Peringkat kedua kenabian ni maknanya peringkat dakwah. Dalam tahun sekitar tahun 4 hingga 6 selepas daripada Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. 4 ataupun 6 tahun selepas Nabi diangkat jadi Rasul. Ini bermakna diturunkan kepada Nabi dalam waktu peringkat yang kedua, peringkat dakwah. Peringkat dakwah. Bila peringkat dakwah, maka surah-surah ni
penuh dengan hujah dan bukti berkenaan dengan akidah yang mana Nabi SAW bawa. Baik, kita mulakan insya-Allah. Ayat yang pertama perbahasan kita sampai ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Baik. Ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik. Surah ni kalau kita bahagi, kita boleh bahagi pada 3 tajuk kecil. Yang pertama, tajuknya ayat 1 hingga 8 mengandungi dalil adanya akhirat dengan melihat penciptaan alam dan deria rasa sanubari manusia ini. Kalau kita boleh bahagi pada 3 tajuk penting, tajuk pertama ni dalil berkenaan dengan akhirat dan penciptaan Allah berkenaan dengan sanubari manusia. Allah memulakan dengan surah ini dengan wasyamsi wa duhaha, bersumpah dengan matahari demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Allah bersumpah demi matahari ini dan cahaya yang terang benderang. Kalimah duha ni ada beberapa terjemahan. Ada yang mengatakan dia merupakan satu waktu daripada waktu pagi yang selalu kita sebut sebagai waktu duha. Ada juga yang mengatakan bahawa sepanjang hari selagi mana ada cahaya matahari. Dua pendapat. Tapi pendapat yang diterima biasa adalah waktu pagi, waktu duha. Waktu duha ni satu waktu yang indah. Satu waktu yang indah. Kalau awal pagi sangat, dia sejuk. Kalau tengah hari sangat, dia panas. Tapi waktu duha ni berada di antara pagi hari dan juga tengah hari. Tengah-tengah tu waktu yang sejuk sangat pun tidak.
panas sangat pun tidak. Berkenaan dengan duha ni ada satu surah berkenaan dengan wadduha wal laili idza saja. Nanti kita akan sebut bila sampai pada surah itu. Suasananya aman, tenang ketika mana waktu duha. Sebenarnya kalau kita tengok di sini, wasyamsi wadduhaha, Allah Ta'ala ni ada dua sumpah di sini. Kerana huruf waw di antara dua sumpah itu ada waw, wasyamsi satu, wadduhaha, dengan matahari, dengan cahaya waktu duha. Dan memang waktu duha itu pun ambil cahaya daripada matahari juga, dan ia berkaitan dengan matahari. Matahari itu besar. Allah Ta'ala bersumpah dengan satu makhluk penciptaan Allah yang amat besar. Boleh ataupun tidak Allah Ta'ala bersumpah? Boleh, kerana itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dengan tujuan bahawa tidak ada gunanya manusia menyembah matahari, sebab sebilangan manusia ada yang menyembah matahari. Lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari itu, bermakna matahari bukan Tuhan. Matahari adalah penciptaan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok melalui hadis Nabi SAW, Allah tak benarkan solat waktu matahari terbit dan matahari tenggelam, ya? Kerana itu adalah waktu orang yang menyembah matahari, mereka sembah matahari waktu tu. Allah Ta'ala tak mahu kita ni semua keliru, ataupun kita dituduh kita juga sembah matahari. Kita juga dituduh sebagai sembah matahari. Waktu matahari mula-mula keluar, selepas 15 minit ataupun 20 minit daripada waktu dia panggil waktu syuruk, waktu syuruk lah, waktu keluarnya matahari itu, barulah kita boleh sembahyang duha. 15 ataupun 20 minit. Waktu mula-mula terbit matahari itu, kita tak boleh sembahyang lagi. Haram sembahyang pada ketika itu. Begitu juga dengan waktu tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari pun tidak boleh juga. Kita diharamkan sembahyang ketika mana hampir-hampir nak waktu maghrib, iaitu hampir tenggelamnya matahari. Lalu Allah Ta'ala sebut di sini bersumpah dengan matahari. Itu sumpah yang pertama. Sumpahan yang kedua, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Dan bulan yang mengiringi matahari lah. Itu apabila bulan jatuh, apabila matahari jatuh, bulan akan timbul. Dan bulan ini dia sentiasa ikut matahari. Sebab tu Allah Ta'ala guna perkataan tala. Wal qamari idza tala. Tala ni adalah mengikuti ataupun mengiringi. Tak putus maknanya. Sebab tu tala ni kalau nak faham lagi, kalimah tilawah. Biasa kita dengar tak? Tilawah Al-Quran maknanya seorang itu membaca Al-Quran melalui teks-teks baca Al-Quran ni, masa dia urut dia tak putus, dia tilawah Al-Quran dia panggil. Jadi mengiringi benda tu. Habis satu naik satu, habis satu naik satu. Matahari tidak akan mendahului bulan, bulan tidak akan mendahului matahari sampai bila-bila. Kita ambil ayat Allah Ta'ala dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Cerita bab bulan tu dah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tu bahawa masing-masing tidak berlumba untuk naik, tidak, tapi masing-masing mengikut jadual, masing-masing mengiringi matahari. Bila matahari tak ada, bulan pun naik. Bila bulan jatuh, matahari pun pergi. Dia sentiasa ikut. Itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada muka dunia ini. Sebab tu saya kata kalimah tala tadi juga, yang pertama mengiringi, yang kedua juga boleh membawa maksud bahawa cahaya yang bulan ada tu
bukan milik dia, tetapi dipinjam daripada matahari. Dipinjam daripada matahari. Dan ulama salaf sendiri pun memang sebut begitu daripada dulu lagi, bahawa bulan pinjam cahaya matahari. Orang sains ni, dia baru jumpa zaman moden ni, dia kata bulan tidak ada cahaya, kecuali dia bercahaya pada malam hari, lalu dia pun memantulkan cahaya matahari. Matahari, bulan tu bukan dia ada cahaya dia sendiri. Memang betul lah. Dan itu juga yang disebut oleh ulama-ulama dulu yang tak ada teleskop, tak ada mikroskop, apa tidak ada. Tapi kita faham berdasar kepada perkataan talaha. Talaha. Itu perkataan tala. Ayat ketiga, sumpah yang ketiga. Ayat ni mudah je nak faham. Sebab ayat ni adalah pembukaan kepada benda besar yang Allah Ta'ala nak sebut pada ayat yang ke-8, ke-9 nanti. Sumpah yang ketiga, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, dan siang apabila memperlihatkan secara jelas dan nyata. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan cahaya matahari tadi. Sebab siang Allah Ta'ala akan tunjukkan kegemilangan cahaya matahari yang dia sebut tadi. Bila tak ada siang, tak nampak cahaya matahari dah. Walaupun kelam, kita kata kelam, biru langit, hitam langit sebab nak hujan di siang hari, tapi ada cahaya tak? Ada, walaupun gelap, tetap ada. Awan tu dia tebal, menghalang daripada cahaya matahari sebagaimana kita tengok di luar sana tu, tetapi dia tetap sampai menembusi awan yang tebal, cuma cahaya dia suram sikit. Wan nahari idza jallaha, jallaha, ha di situ tu, jalla ni maknanya satu, jalla ni satu bahasa Arab klasik. Ni payah juga nak faham bahasa ni. Satu bahasa Arab klasik, nak sebut macam mana? Gini. Biasanya orang Arab ni dia guna perkataan jalla ni ataupun tajalla apabila merujuk kepada seorang isteri yang mencantikkan dirinya untuk pandangan suami. Boleh faham tak tu? Orang perempuan lah, biasa ni orang perempuan. Dia nak pergi ke kenduri ke, dia nak pergi mana ke, mesti dia cantik. Ataupun dia berhias untuk suami dia. Dia berhias untuk suami dia. Dia tajalla. Tajalla ni makna menzahirkan kecantikan dia, kegemilangan dia, kehebatan dia. Dia pun ambil lah macam-macam, letak di hidung dia, telinga dia, macam-macam lah. Dah, hak ni tebal 3 inci, hak ni 3 inci, atas ni 2 inci ke apa. Tu orang panggil tajalla. Tajalla. Perkataan tajalla ini juga digunakan ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa nak tengok Allah, falamma tajalla, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menzahirkan, bukan dia, cahaya dia terang menderang, jadi macam mana? Kharra Musa sa'iqa, pengsan Musa. Itu juga perkataan digunakan. Jadi tajalla ni satu bahasa Arab klasik yang mana kalau kita nak faham, merujuk kepada seorang isteri yang dicantikkan dirinya untuk pandangan suaminya. Oleh itu bila Allah Ta'ala guna perkataan jallaha di sini, bermaksud bahawa Allah Ta'ala ni dia jadikan siang untuk menunjukkan cahaya keindahan matahari yang Allah Ta'ala sendiri cipta. Orang yang mukmin ada akidah, dia tak tengok cahaya matahari itu cantik saja, tapi dia tengok orang yang tukar buat matahari itu sendiri. Kerana tidak ada benda yang terjadi dengan sendiri, maka dia kata subhanallah, hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sumpah yang keempat, wal-laili idza yaghshaha, dan apabila
dan malam apabila menutupinya. Dan malam apabila menyelubunginya, itu nya tu siapa? Menyelubungi cahaya matahari. Mari malam cahaya matahari pun tak ada. Sekali lagi Allah Ta'ala menggunakan perkataan bersumpah juga. Maknanya daripada ayat 1 hingga ayat 4 tu berkenaan dengan matahari. Walaupun berkenaan dengan matahari, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kaitkan matahari itu dengan kehidupan manusia. Bila mari ayat ni nombor 4 ni, wal-laili idza yaghshaha, apabila malam menutupinya, itu menutupi cahaya matahari. Baik, kita tengok daripada awal, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Semua tu ada kaitan dengan matahari tu. Nah, syams matahari, nama matahari lah. Wal qamar pun pinjam cahaya matahari. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Bila siang pun matahari. Wan nahari idza jallaha. Lepas tu wal laili idza yaghshaha. Bila malam menutupi cahayanya. Cahaya siapa? Cahaya matahari juga. Maknanya fokus ayat nombor 1, nombor 4 ni semua cerita bab matahari. Bab matahari yang mana orang Arab tu sendiri rasa hebat lah penciptaan besar-besar ni, bagaimana bukitnya. Orang Arab hebat dengan penciptaan bukit ni. Sebab tu ayat-ayat Quran ada disebut sebagai setengah daripadanya berkenaan dengan bukit. Wal jibal, bukit. Jadi kita tengok bukit tu tengok biasa je. Tapi orang Arab tu dia tengok bukit pada ketika tu, dia tengok hebatlah penciptaan bukit ni. Allah Ta'ala boleh buat. Ni matahari lebih besar daripada tu lagi. Semua cerita bab matahari. Sumpah yang kelima, Allah Ta'ala alih pandangan. Bukan bab matahari dah. Was-samai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Sekarang Allah Ta'ala alihkan kepada langit pula, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suruh kita ni rasa takjub kehebatan langit ni. Sebab langit ni satu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dia duduk atas, bukan duduk bawah. Bawah ni bumi. Benda yang duduk di atas ni, dia mesti digantung dan ada tiang. Boleh nampak ni? Ni. Mesti ada tiang. Tiang-tiang ni dia hubung tengah-tengah tu, dia pasang besi baru boleh gantung. Tapi Allah Ta'ala sebut bahawa Allahul ladzi rafa'as samawat, dalam surah Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Aku yang boleh mendirikan langit dengan tidak ada sebatang tiang yang boleh kamu lihat. Kalah dah manusia situ. Manusia duk buat binaan tiang besar-besar pun runtuh. Macam bising dulu di Terengganu tu, stadium runtuh lah. Runtuh, banyak runtuh. Benda tu runtuh, benda ni runtuh. Tu manusia buat. Projek habis berjuta-juta, berbilion-bilion. Tak kira lah letak punya semi dengan batu lagi. Runtuh. Lemahnya penciptaan manusia. Langit yang ada atas kepala kita ni tak runtuh. Bila runtuh? Bila kiamat. Apabila kiamat, yang mana Allah Ta'ala telah sebut bahawa langit turun ni berkeping-keping atas kepala kita. Allahu Akbar. Kita tak boleh duduk dengan benda runtuh ni. Tapi kiamat tu akan jadi gitu. Maknanya Allah Ta'ala kata, lihatlah langit ni, apa yang dibina dengan langit ni. Banaha, yang sedia ada, yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang keenam, sumpah yang keenam, ayat yang keenam, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Hak ni orang kata bumi rata ni, dia tak baca habis. Allah jadikan bumi ni rata untuk kita senang hidup. Tu makna dia. Bukan bumi tu bersifat rata. Walaupun bumi tu bulat gitu, kalau Allah Ta'ala buat bulat gitu, nak berjalan payah. Boleh faham ni? Dia ratakan muka bumi tu untuk kita berjalan supaya senang. Macam mana ustaz benda bulat gitu boleh jadi rata? Allah tak pelik muka Tuhan buat. Betul tak? Pelik apa? Allah Ta'ala buat begitu. Hak pelik lagi, bumi ni ada graviti dah.
Bila naik atas sikit tak ada graviti dah, melayang-layang. Kalau kita tengok orang duk naik planet apa tu, nak makan pun dengan cara lain, kena belajar semayang di sini. Sebab semayang pun jadi tergantung-gantung, buka tisu-tisu pun terbang sebab tak ada graviti. Allah Ta'ala boleh lekatkan graviti di muka bumi ni supaya manusia tu melekat di muka bumi sebagaimana kita hidup ni berjalan. Dan kita lempar apa pun barang jatuh ke tanah. Sebab apa tu? Sebab Allah Ta'ala buat begitu untuk kemudahan manusia. Jadi maknanya di sini wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta hamparnya. Hampar ni untuk manusia senang hidup. Semua sumpah-sumpah ni tadi Allah Ta'ala sebut makhluk yang semuanya besar-besar, semuanya hebat-hebat, berbicara tentang matahari, siang, malam, bumi, menarik perhatian supaya fikir. Kalau kita perhatikan keempat-empat perkara tersebut ada perlawanan di antara mereka. Ada perlawanan macam mana? Matahari lawannya bulan, siang lawannya malam, langit lawannya bumi. Walaupun sifat berlawanan, dia tak bergaduh kerana Allah Ta'ala tu jadi untuk kita, untuk manusia hidup. Siang memudahkan kita kerja untuk hidup, tak payah pasal lampu. Malam memudahkan untuk kita berehat. Sebab gelap, lama-lama manusia ni tidur gitu. Sebab gelap. Hak cerah ni pun tidur dah. Bukan gelap je dah, bukan sini tempat lain tu. Nah, hak cerah-cerah dia pun rasa macam mengantuk dah dengan hujan panas dengan aircon lagi, dengan kipas lagi dah. Apa tahu lagi bila kita tutup lampu belakang, oh leno tu. Contohlah tu, jangan marah nak. Tapi nak beritahunya begitulah. Malamnya gelap. Memang sesuai sangat untuk manusia. Lepas tu Nabi kata bila mu nak tidur, mu matikan lampu. Tu arahan Nabi, lampu tu matikan lampu. Bukan sebab zaman Nabi pakai pelita takut rumah terbakar, tidak. Memang fitrah manusia tu bila gelap je. Mata dengan sendirinya akan mudah tidur. Nak banding dengan terang. Tapi ada juga orang tak boleh tidur dalam gelap. Allah Alam, penyakit apa kita pula tahu. Mungkin dia takut ke apa. Dalam gelap tadi orang cerah boleh tidur. Kalau saya cerah lah memang tak boleh tidur. Dia kena gelap baru tidur. Sebab mata kita memang begitu. Fokus dalam gelap, tengok gelap, mata kita pun layu. Tu semuanya berlawanan. Malamnya, siangnya. Tapi siang memudahkan bekerja, malam untuk berehat. Dan Allah Ta'ala jadikan malam semula jadi untuk berehat. Kalau kita bekerja malam lagi, tak sama kekuatan yang kita bekerja pada waktu siang. Kalau orang tu siang malam bekerja, tengok dia bekerja berapa hari. Kalau siang malam dia bekerja, oh lama-lama jatuh dia. Siang malam bekerja, malam bekerja, siang bekerja. Tak kaya-kaya pun nampak duduk gitu juga. Nah, baik. Ada masa untuk kita rehat tubuh kita ni, iaitu masa malam. Ada masa untuk bekerja, itu waktu siang. Semua perkara ni teratur dengan cantik untuk manusia. Teratur dengan cantik untuk manusia. Bila saya sakit gout, ada seorang mari jumpa saya. Dia tak jual ubat orang tu. Cuma dia sebut beberapa perkara lah yang saya rasa menarik juga. Dia sebut, yang pertama sekali dia kata tubuh kita ni Allah Ta'ala jadikan semula jadi. Ada anginnya, ada airnya, ada gula berapa banyak, benda ni banyak. Dia kata ustaz ni gout ni punca dia sebab lebih gula. Dia bagilah dia punya hujah dia tu. Sebab gula ni asal dia begini-begini, dia boleh jadi ustaz ni. Asid urik tu orang kata makan udang, makan sotong, tak, dia kata tu switch gout, itu switch dia je. Tapi kalau gula tu tidak ada dalam tubuh, insya-Allah dia kata makanlah apa pun tak ada. Saya cuba dah. Tahun lepas memang saya tak minum manis. Betul, lama tak mari gout. Lepas tu yang telajuk mulut lagu mana tak tahulah. Dia minum manis pula. Jadi saya pun makan udang sotong tu, dia rasa. Dulu tak rasa, saya kata tak ada dah gout aku ni, jadi kita nak makan manis lah, tak ada gout ni. Rupanya tidak. Gula tu kena kawal. Jadi bila saya fikir gitu, satu Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu, makan minum, jangan lebih, Tuhan kata. Jangan lebih.
Jangan lebih ni bukan makna jangan makan banyak. Jangan lebih, jangan makan banyak lebih pada hak. Macam orang makan gula tadi lah. Gula ni perlu juga lah. Tapi hak dia banyak ni. Makan banyak tentu dah kecil manis. Ataupun gaul. Darah tinggi ke apa ke, semua mari daripada makanan. Pepatah Arab sebut bahawa perut ni adalah punca kepada penyakit. Ada hadis sebut begitu. Saya cek balik. Tapi nyatanya begitulah. Perut ni adalah punca kepada penyakit. Betul sungguh. Jadi Allah Ta'ala sebut begitu tu nak beritahu kepada kita bahawa dalam tubuh kita ni ada qadar dia. Lebih pada qadar, habis. Orang kita minum air lebih. Tak boleh. Jadi susah nak menyawa. Kalau kita minum air lebih. Air dengan tubuh kita ni ada sukatan dia, banyak mana yang perlu kita minum. Ada minum, ada orang perlu. Kalau saya pergi jumpa doktor kata ustaz nak kena minum 4 liter sehari. Kata Allah, 4 liter sehari. Kita minum air tak sampai 4 liter sehari dah. Itu sukatan dia. Dia panggil dengan body tinggi banyak ni, dengan berat banyak ni, berapa berat yang perlu ada pada tubuh kita. Jadi saya nak ceritanya ayat Quran tadi sebut. Saya nak ceritanya waktu lah. Dulu kita berat 168. Berat bila saya turun tak makan gula apa, orang turun. Pasal lengah sikit tu pun. Atau lengah sikit. Jadi penting sebenarnya, kalau kita memahami ayat ini dengan betul, kita akan nampak bahawa Allah Ta'ala dia buat sesuatu, ada qadar dia banyak ni, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat tu memang perfect tubuh kita. Kalau kita kawal dengan betul, ada banyak ni, kita tidak akan mudah dihinggapi penyakit. Walaupun penyakit tu akan mati. Penyakit siapa dah tu? Penyakit hidup ni. Sebab penyakit ni satu nikmat juga Tuhan ampun dosa kita. Hatta Nabi kita Muhammad SAW pun, masa akhir-akhir hidup dia, kaki dia bengkak. Sampai Nabi kena semayang duduk sebab kaki dia orang panggil sembah. Bila kita tekan kan, dia paling naik. Itu penyakit yang dialami Nabi kita di akhir-akhir usia Nabi. Itu dalam riwayat. Maknanya Nabi pun sakit masa akhir-akhir untuk menjadikan asbab nak mati tu. Sakit-sakit ni dia dua. Dia sakit sakarat dengan sakit ibtilah. Sakit nak mati dengan sakit ujian. Kalau orang tu sakit ujian, insya-Allah lah Tuhan bagi dia uji, Tuhan apa rasa dia. Tapi kalau sakit tu nak mati, carilah ubat apa pun tak sembuh-sembuh penyakit. Betul tu. Dengan sakit tu Tuhan nak bagi kita mati tu. Boleh faham? Kita duk bimbang kata macam mana ubat tak ada ustaz. Oh saya tak larat nak beli ubat dah habis RM1000. Nak mati tu. Kenapa ni? Tapi kita tak sedar lagi duk gitu lagi, tak mengaji lagi. Manusia. 7. Ayat yang ke-7. Sekarang habis dah sumpah tadi semua sekali matahari, bulan, bintang, apa yang kita sebut dah tadi tu. Besar-besar makhluk Allah Ta'ala berkaitan dengan matahari, siang, malam. Sekarang masuk kepada perkara yang baru, iaitu Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan diri kita. Lah ni Tuhan sebut berkenaan dengan diri kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, kata Allah. Dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, penciptaan jiwa tersebut. Macam mana? Yang dimaksudkan adalah penciptaan nafs. Nafs ni macam mana? Allah Ta'ala beri kita ni 2 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kita jasad. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi kita roh. Sekarang ni kita nak bicara masalah roh. Jiwa kita ni Allah Ta'ala bagi nafas. Dengan ada nafas ni yang kita boleh bergerak ni. Dan satu benda lagi, akal. Iaitu Tuhan menyebabkan kita boleh fikir. Kalau Allah Ta'ala bagi nafas saja, akal tak bagi, kita dengan lembu sama. Lembu boleh bernafas, kita boleh bernafas. Beza kita dengan lembu ni, kita boleh fikir nak buat apa, nak makan di mana. Lembu tak boleh fikir. Lembu ni dia punya tak boleh fikir, dia nak belok mana pun tak boleh fikir.
Dia ikut atas dalam raya pun jadi nak makan tanah orang pun tanah dia, rupuk orang pun rupuk dia, habis dia makan. Hak tuan dia pun dia makan, hak orang pun dia makan. Sebab apa? Sebab dia menata lembu orang. Tapi kalau dia jadi menata orang. Dia bukan jadi manusia, tapi dia menata orang. Gitu juga. Dia tak kira halal haram juga. Dia kira harta dia, harta orang, hak dia, hak orang. Maka perangai dia serupa dengan lembu. Menafak sama dengan lembu. Perangai sama dengan lembu, tak kira hidup halal haram. Lembu dia makan rupuk tanah orang, dia masuk pagar orang. Tak apa dia lembu. Jadi manusia ni kalau ambil juga hak orang, lebih teruk pada lembu. Sebab ada akal. Dan lebih teruk pada lembu tu Tuhan sebut dalam Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam surah Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Allah Taala sebut, walaqad zara'na li jahannam. Aku nak penuhkan sesungguhnya. Nak penuhkan neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Hak masuk neraka ni kebanyakannya al-jin wal ins, jin manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang ada otak tak mau fikir tuan. Kita kata nata lembu ni tak fikirlah. Memang pun lembu tak fikir. Sebab lembu tak ada otak nak fikir. Satu, lahum qulubun la yafqahuna wa lahum adhanun la yasma'una biha. Telinga tak mendengar. Apa benda yang tak mendengar ni? Benda lain dia boleh dengar. Duk mesyuarat projek berjam-jam dia boleh dengar. Orang duk tak lemak pasal nak projek dia boleh dengar. Tak mendengar ayat Allah. Adhanun la yasma'una biha ay la yasma'un bi ayatillah. Tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah Taala. Arahan Allah tak mau pakai. Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Ada mata tak mau tengok. Mata tak mau tengok. Lepas tu boleh melihat, boleh bawa kereta tu, bukan tak mau tengok dunia ni. Tak mau tengok kebesaran Allah Taala. Supaya guna otak, guna fikir, guna fikiran ni supaya fikir, tak mau beriman pada Allah. Tu mudah dia. Allah Taala kata ulaika kal an'am. Orang lagu ni otak tak mau fikir, mata tak mau tengok, telinga tak mau dengar ni. Kal an'am ibarat binatang yang orang pelihara. Al an'am ni makna binatang yang orang pelihara tunggu masa nak sembelih. Binatang apa orang pelihara ni? Kalau kita bercakap mudah-mudah lah. Lembu, kambing. Tunggu masa nak sembelih. Kalau orang ni dia ibarat binatang ternakan. Tunggu masa je nak mampu. Makna gitu. Boleh faham tak? Berasa lagu mana? Kalau berasa tu mujur, dah takut tak berasa apa. Nah, maknanya mu ni tunggu nyawa siapa je aku nak sembelih masuk neraka. Makna begitu. Sebagaimana binatang, tunggu masa je mu ni aku nak sembelih buat korban ke buat apa ke. Tapi yang pada teruk Tuhan kata ulaika kal anak balhum adall. Mu lebih sesak lagi daripada binatang orang pera tu. Allah. Ini satu terjahan Allah Ta'ala bagi pada hati manusia yang tak mengguna ayat-ayat Allah Ta'ala. Baik. Allahu Akbar. Maka Allah menjadikan nafs ni seimbang, Tuhan kata. Sawaha makna seimbang. Seimbang ni macam mana? Keperluan di antara duniawi dengan ukhrawi. Duniawi dengan ukhrawi. Allahu Akbar. Cuba kita tengok sikit lepas tu kita sebut. Tadi kita sebut dah. Sumpah-sumpah sebelum tu dia ada alif lam semua. Dia ada alif lam. Asy-syamsi ada alif lam. Al-qamar ada alif lam. An-nahar ada alif lam. Al-laili ada alif lam. As-samai ada alif lam. Al-ard ada alif lam. Semua ni dinamakan alif lam ma'rifah. Alif lam untuk orang kenal benda tu. Tapi pada kalimah nafs tak ada alif lam. Sepatutnya ada alif lam jugalah. Jadi ulama tafsir dia bincang, kenapa tak ada alif lam? Tu dia. Allah ilmu Tuhan ni tak ada alif lam pun jadi bincang. Sebab tu saya kata bahasa Quran ni dia bukan sahaja bahasa Arab.
tapi bahasa yang ajaib. Kenapa tak ada alif lam ni? Bila tak ada alif lam ni, kata dia, adalah salah satu daripada benda yang untuk menarik perhatian manusia. Menarik perhatian macam mana? Mungkin kita tak sampai nak tarik perhatian ni. Tapi kalau orang Arab lah, kita kata orang Arab dah, oh ni ada alif lam, asyams ada alif lam, mari ni wa nafsin, patutnya ada alif lam juga. Hai, mari mana alif lam ni? Dia nak hal tu lah. Dia nak supaya mari di mana alif lam tu, benda tu lah aku nak sebut lah. Tajuk besarnya aku nak fokus situ lah. Kalau tak faham, buat faham. Tapi nak sebutnya begitu. Hak lain ada alif lam, sini tak ada alif lam, sebab apa? Sebab itu tajuk utama, menarik perhatian. Jadi ulama bincangnya situ. Dan itu juga merupakan bunga-bunga bahasa Al-Quran. Kalimah sawa ni, sawaha, bermaksud sesuatu yang tidak seimbang, kemudian diimbangkan. Asalnya tidak seimbang, tapi sawaha Allah Ta'ala seimbangkan. Macam mana tu? Dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita berkenaan nafs tadi, wa nafsin. Allah Ta'ala suruh kita fikir bagaimana hebatnya Allah Ta'ala mengimbangkan dua perkara ini, di antara spiritual dan juga dalaman dan juga luaran. Kita panggil zahir batin, di antara dunia dengan akhirat. An-nafs ni benda yang ada pada diri kita, kita kena ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bagaimana Allah Ta'ala jadikan nafs, dia boleh jadi baik, dia boleh jadi jahat. Lepas pada ni dia akan sebut keseimbangan manusia ni adalah satu benda yang menarik yang Allah Ta'ala jadikan. Begini, manusia tidak boleh hidup dengan dunia saja, tak boleh hidup. Fikir dunia tu dunia, mati menyesal. Orang kafir dia fikir dunia saja, mana hidup dia tak seimbang. Tak seimbang. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa nafsin wa ma sawaha, aku buat nafsu ni memang fitrah semula jadi dia seimbang. Sebab tu bila manusia ni balik pada agama Islam, dia panggil balik kepada agama fitrah. Boleh faham tak? Balik pada agama fitrah. Sebab orang yang duduklah agama Islam ni, keseimbangan yang Nabi buat di antara dunia akhirat tu ada. Satu. Yang keduanya, orang yang tidak seimbang daripada sudut akhirat saja. Dia ada akhirat, dunia dia buang langsung, dia buang terus dunia ni. Tak boleh juga. Dia hidup, makan-makan pun sikit-sikit, jalan kaki, duit juta-juta pun jalan kaki. Sebab apa tak boleh pakai kereta-kereta ni? Ada jenis gitu. Jual habis perniagaan apa, duduk saja, lepas tu bulan-bulan tak cukup duit, suruh orang sedekah ke dia. Tak seimbang juga. Sebagaimana golongan sufi ataupun tarekat yang jauh daripada Islam ni, gitu juga cara dia. Tak seimbang juga. Kalau kita tengok di sini, kita boleh tengok zaman kita ni bagaimana golongan yang dalam agama lain, Tok Sami, Buddha ke, Padri, Kristian ke, tak seimbang hidup dia tu. Dia tak menikah. Laki tak menikah, mana boleh tak hidup dengan tak menikah? Nah, tak boleh nak menikah. Lepas tu dia tak makan makanan tu, dia makan makanan berdarah apa, dia haramkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Hidup dia begitu je. Pagi-pagi pun dia bawa dia punya tempayang bekas tu pergi dekat kedai, letak makanan. Tu salah nak cari akhirat. Orang-orang tu dia cari akhirat juga tu, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang bukan ittabi'ur rasul, bukan cara ikut Nabi, bukan cara Islam. Tak betul. Dan kalau orang Islam sendiri buat begitu pun tak betul juga. Jadi keseimbangan di antara dua, nak lebih pada dunia sangat pun tak boleh. Dan seimbang ni adalah benda yang Allah Ta'ala jadikan memang semula jadi dalam tubuh kita. Kalau orang tu hidup dengan keadaan tidak seimbang, maknanya dia telah lari daripada fitrah manusia. Allahu Akbar. Apakah maksud
bila Allah kata dia menyeimbangkan nafs itu, semasa Allah menciptakan manusia dulu, Allah Ta'ala mengambil tanah, mengambil roh daripada tanah liat, dijadikan manusia. Dan dalam tubuh kita ni, kita nak pelihara jasad, kita kena makan semua makanan-makanan yang mari daripada tanah. Tanah tu ada zat besinya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada macam-macam. Dalam tanah, satu lagi benda yang Allah Ta'ala jadikan roh dalam tubuh kita. Roh ni lah perlu makan juga. Tapi dia makan tu, makan tak sama dengan kita panggil jasad kita ni. Jasad kita nak pada nasi, jasad kita nak pada lauk, nak pada ayam, pada daging. Ruh ni dia nak pada apa? Nak kepada benda yang sesuai dengan fitrah asal kejadian dia, iaitu nak pada agama, nak pada cara Allah Ta'ala. Maka bila kita hidup dengan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ruh kita ni makin gemuk. Makin gemuk. Baik. Ayat seterusnya, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, ni keseimbangan yang Allah Ta'ala sebut tadi. Dihurai. Wa nafsin wa ma sawwaha. Baik. Apa lagi Allah Ta'ala nak beri maklumat tentang nafs, tentang diri kita? Allah Ta'ala jadikan nafs diri kita ni keseimbangan. Apa lagi Tuhan nak sebut? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Serta Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah Ta'ala mengilhamkan ni adalah Allah Ta'ala beri kepada kita satu perkara untuk kita kenal jalan mana yang bawa kepada jahat dan jalan mana pula yang bawa kepada takwa. Maka manusia yang sebenar, manusia yang telah kenal jalan kebenaran. Baik. Semula jadi telah ada dalam hati manusia ni apabila buat jahat, rasa bersalah dan berasa. Tak kira siapa lah. Tak tu kita duk sebut negara Jepun pun tak ada rasuah, dia tahu rasuah tu tak boleh. Dia tahu buat zalim pada orang, tak buat zalim pada orang. Sebab fitrah manusia begitu. Cuma jalan semula jadi tu Allah Ta'ala suruh heret dengan agama, baru lebih rapat lagi, lebih dekat lagi. Tu jalan semula jadi fitrah Tuhan jadi manusia. Tapi nak suruh lekat lagi benda tu Allah Ta'ala suruh heret dengan Islam. Heret dengan Islam. Kita jangan salah tafsir pula ayat ni. Maknanya bukan Allah Ta'ala ilhamkan manusia tu untuk buat jahat ni. Dah. Perbuatan-perbuatan jahat tu Allah Ta'ala, macam mana pula Ustaz dia kata Allah Ta'ala bagi perbuatan jahat tu Allah Ta'ala ilhamkan macam mana? Allah Ta'ala bagi manusia kenal mana perbuatan jahat tu maksud dia. Kenal perbuatan-perbuatan jahat dan dia tahu potensi dia buat jahat tu macam mana, dan dia tahu kesan buruk dia buat jahat tu macam mana. Sebab buatlah nak buat jahat tak apa, tapi akhirat ada. Ilham ni apa dia ilham? Kita kata fa'alhamaha, ilham. Ilham ni satu perasaan dan pengetahuan yang Allah letak dalam hati manusia. Ilham ni lebih kuat lagi daripada fakta. Dan setengah orang mungkin menggelarkan ilham ni dengan naluri hati. Naluri hati. Memang naluri kita ni kadang-kadang lebih kuat daripada fakta. Lebih kuat daripada fakta. Contoh, kadang-kadang lah ada orang beritahu kepada kita dia tu melakukan jenayah. Tapi naluri kuat kita dalam hati kita ni kata-kata dia tak buat. Kita nak ikut orang kata tu ke mana lebih kuat? Orang kata tu ke naluri kita? Naluri kita lebih kuat sebab dia duduk dalam diri kita. Bukan bermakna dia tu tak buat jenayah semua, tapi nak sebut pasal naluri. Apa yang orang kata dan apa yang dibisikkan dengan hati kita, di hati kita tu lebih kuat lagi sebab dia duduk dalam diri kita. Cakap falsafah sikit pagi ni. Ini bukan ilmu lepak ni.
Nah, tapi cakap falsafah sedikit. Orang mari beritahu pada kita suatu, oh dia tu begini, dia tu begini. Tapi naluri kita kuat mengatakan dia tidak begitu. Boleh faham? Walaupun dia kata tu hujah, bukti, fakta, tapi naluri kita kata tak. Maknanya naluri dalam hati dia lebih kuat daripada benda tu lagi. Bukan makna kita betul, tidak tu. Tapi nak sebut naluri, kita akan ikut benda duduk dalam ni. Allah. Dan apa bezanya dengan wahyu? Ilham dengan wahyu ni apa beza dia? Istilah wahyu ni digunakan secara umum. Kerana manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut istilah wahyu ni digunakan secara umum kerana manusia boleh dapat wahyu dan binatang boleh dapat juga. Lebah, wa auhayna, kalau sebut aku wahyu kepada lebah nak buat sarang. Ilham ni khusus kepada makhluk yang ada akal. Ilham makhluk yang ada akal. Dan diberikan ilham kepada manusia supaya manusia dapat jadi kukuh dalam satu perkara. Sebagaimana kita rasa kukuh dalam hati kita bahawa sesuatu perbuatan berdosa dan salah. Sebagai contoh, kita tidak perlu ke ayat Al-Quran pun untuk kata curi-curi itu salah. Betul? Tak perlu ayat Al-Quran pun kata curi itu salah. Tak perlu ayat Al-Quran pun kata pukul orang salah. Tapi naluri semula jadi di kita ni Allah Ta'ala buat mengatakan benda itu salah. Orang kafir pun tahu perkara ni. Bukan orang Islam tadi. Dia tahu daripada mana kata salah tu. Sebab fitrah semua jadi. Ini hadiah untuk kita semua sebagai manusia, sebagai hamba. Cuma bezanya, orang beriman dia dapat hadiahnya, dia bersyukur. Ilham yang ada pada diri dia ni, baik, salah, buruk, jahat tu dia kenal. Dia tahu salah, buruk, dia tahu benda tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut bahawa semula jadi manusia ni pada Arab musyrikin Makkah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Apabila kamu tanya siapa yang buat langit bumi, la yaquluna Allah, dia kata Allah buat langit bumi. Mari daripada mana dia mengaku tu? Mari daripada semula jadi tubuh dia. Macam mana Ustaz boleh jadi semula jadi? Takkan ada orang boleh mengaku projek langit dia buat, projek bumi dia buat, projek air dia buat, tapi Allah Ta'ala kata dia buat. Kalau ada orang kata bahawa langit bahagian Pulau Pinang saya buat, orang tu memang lebih pada Yopin dia. Masuk air sungguh lah. Musuh dia Mekah pun tak mengaku dia buat. Oleh kerana bukan kamu buat, maka Tuhan yang aku suruh kamu sembah ni, musuh dia Mekah, Tuhan yang buat langit, Tuhan yang buat bumi, bukan Tuhan tu. Makna ilham, nafsu dia tu, naluri tubuh dia telah perosok. Tapi kalau dia balik pada naluri asal dia akan beriman pada Allah Ta'ala. Itu satu, fa'alhamaha fujuraha. Kalimah fujurah ni bermaksud mengoyok, membebaskan diri. Jadi kita sebut bahawa nafsu kita ni kenal siapa Allah sebenarnya. Diri kita ni kenal siapa Allah. Naluri kita kenal siapa Allah Ta'ala. Cuma bila masuk benda lain, masuk campur aduk dengan benda lain yang kita sebut sebagai godaan syaitan semua sekali itu, kita kena lawan. Kita kena lawan. Fujur, benda yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala ajar. Fujur ni benda-benda yang jahat. Jadi manusia ni boleh berpecah kepada dua. Fa'alhamaha fujuraha, kemudian wa taqwaha. Allah Ta'ala beri taqwa kepada nafsu. Taqwa adalah sesuatu yang kita sebut banyak kali, iaitu menjaga hukum. Taqwa, maksud nafs yang Allah Ta'ala jaga itu jaga daripada kesalahan. Maknanya kalau naluri kamu ni, aku ilham tadi, dia boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Boleh jadi jahat, boleh jadi baik.
Sebab apa jadi jahat tu? Kerana ilham kamu dicampur aduk dengan syaitan yang kamu itu. Kamu boleh jadi takwa kerana ilham kamu, nafsu kamu betul dengan apa yang aku perintah. Syaitan pun aku buat, bukan makna suruh ikut syaitan. Tidak. Tapi nak suruh kamu ni berjuang dengan diri kamu sendiri untuk lawan benda-benda yang disebut sebagai syaitan apa ni, dah dapat syurga. Awal-awalnya tok nenek kamu tu aku masuk dalam syurga tu. Nama Adam dan Hawa. Sebab apa? Sebab syaitan ni lah yang menyebabkan dia terbuang atas muka dunia ni. Jadi sepatutnya kamu kena ambil syaitan sebagai musuh. Sebab dia yang mengeluarkan tok nenek kamu daripada tempat yang selamat, orang panggil syurga tadi. Kamu nak balik pada tempat yang selamat tu, kamu kena berperang dengan orang yang mengeluarkan tok nenek kamu daripada tempat asal kamu. Boleh faham? Ada apa yang syaitan hari-hari? Allah, tapi tak benar malaikat tak benar syaitan. Hari duk benar syaitan. Nah, itu je masalah. Kita kena banyak bergantung Allah Subhanahu Wa Taala dan kena banyak zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari hidup kita nak berlawan dengan dia. Jadi ayat yang ke-9 ni kita sambung bulan depan lah. Sebab ayat ke-9 ni qad aflaha man zakkaha. Saya nak terang perkataan zakah, apa dia maksud. Dia ada kaitan dengan tasawuf, ada kaitan dengan jiwa kita dan sebagainya. InsyaAllah ayat ke-9 ni kita sambung pada bulan hadapan. 9 dan 10 dia menghuraikan berkenaan dengan zakah. Berjayalah manusia yang zakah menyucikan jiwa. Dia nak suci tu, nak suci lagu mana, nak ikut dalam mana suci. Ada orang nak suci jiwa sampai tahap tak tidur, tak apa beribadah. Betul ke cara dia tu? Dari perbincangannya panjang sikit. Kerana surah Syams ni berkaitan dengan diri kita dan teknologi yang Allah Ta'ala bagi pada tubuh kita ni. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.